Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. InsyaAllah hari ini kita akan lihat next subtajuk linear. Nak baca pun payah ni dekat-dekat linear inequality in one variable. Okay. So hari ni kita akan apa? Found linear inequality based on daily situation. Okay, based on daily life situation. Okay, and vice. Okay, versus. Okay. So for the first step, make sure lah awak kena tahu simbol ni. Okay, ini simbol ni biasanya dia akan guna dalam bentuk statement. Ini statement lah, ataupun dalam bentuk penyata. Ataupun serahkan khabar dia dalam bentuk ayat kat sini. Okay. Sebelum ni kita dah belajar simbol ni dengan simbol ni. Ingat tak simbol ni apa maksud dia? Siapa tahu simbol ni apa maksud dia? Siapa masih ingat lagi? Okey, sekejap ada kau. Okey, sorry kita sambung balik. Siapa ingat simbol ni apa maksud dia? Yang kita belajar baru ni. Okey, simbol ni. Simbol macam ni. Dan simbol ni. Okey, yang ni yang terkini kita belajar iaitu greater than Allah. Okey, iaitu greater than or equal to. Kalau ingat. Yang ini less than. Less than. Okey, less than or equal to. Okey, or equal to kat sini. Cuma kat sini pun sama. Cuma kat sini greater than sahaja. Betul tak? Greater than and less. Less than. Okay.
sekarang ni simbol ini memain peranan. Okey, memain peranan sekiranya soalan itu dalam daily situation. Let's say mesti ada keyword dia sekurang-kurangnya at least. At least. Okey. Untuk simbol greater than and ada orang tak ni? Greater than and equal to. Okey. Biasanya greater than and equal to simbol dia kita akan bila tengok perkataan at least. Kalau situation. Tu caranya. Okey. Yang seterusnya adalah not less than. Okey, antaranya. Maknanya jumpa ayat tu, maknanya simbol dia macam ni lah. Identify tu. Faham tak masuk sir ni? Okey, simbol ini juga kadang-kadang menggunakan perkataan minimum. Okey, simbol ni pun kadang-kadang menggunakan perkataan minimum. Okay, and then the next symbol is less than and equal to. Okay, in daily situation, okay, biasanya ada sedikit statement lah ataupun dalam pernyataan tu dia tulis apa? At most. Okay, selebih-lebih yang bahasa Melayu. No more than. And then maximum. Okay, let's say lah soalan nombor 1. Construct a linear inequality based on each situation below. Okay, so kat sini kalau nak jawab dia, first step kita kena tahu term apa yang diberi. Okay, ataupun pemboleh ubah. What is the variable if given kat sini. Let's say T. Okay, T for day. Okay, and what the happen given the 42 days. What is the keyword kat sini? Keyword kat sini is the less. Okay, kadang-kadang kita tak boleh baca panjang pun. Kita tengok apa maklumat dia. Okay, kita nak tahu maklumat dia. Okay, dalam matematik ni bukan kita nak bina ayat. Kita nak selesaikan permasalahan. Okay, berkenaan dengan masa buat gasing tau. Gasing ni. Gasing uri. Okay, Pak Samad ni pembuat gasing uri. Okay, dia menghabiskan T masa. So, apa kata kunci dia kat sini? Less, kurang. Kurang daripada 42. So, apa masuk kurang? Ada. Sini, at least. Okay, kalau less, iaitu T less than lah maknanya. Less than 42 day. Tu kalau tengok dia punya gini. Okay, find the keyword je. Let's say the variable given L. L stand for length. Okay. And then at least. What is mean by the at least? Ni. Greater than and. Oh, senyap tau. Sekejap ya. Ada orang nak masuk. Greater than and. Equal to. Ataupun, greater than or equal to. Okay, ni greater than or equal to. Bukan and or equal to. Atau termasuk. Okay. Bila awak jumpa perkataan less, pakai simbol ni. Greater than or equal to. So, L greater than A equal to 32. Okay, tu ya. Okay, next. Madden base. Okay. Okay, yang ni awak boleh baca dah lalu. So, the 2 kg. Okay, X is the variable given Okay, is received by the into 10 equal.
Okay, kadang-kadang dia ada satu variable ni, dia apa? Dia mengganggu. Okay, contohnya apa kat sini? Okay, apa kat sini? Dia cut kan? Cut the cake into 10 equal slice. Maknanya cut the cake into 10 slice. So sekarang ni apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? The variable given X kat sini adalah received by the neighbor kan? Maknanya X variable kat sini adalah berat yang diterima oleh jiran. Sekarang ni satu kek beratnya not more than. Okay, not more than. Apa maksud dia? Tidak lebih daripada tidak lebih. So kat sini, ni kata kunci dia. Not more than. Okay, kata kunci dia duduk situ. Okay, kata kunci dia duduk situ. So apa yang perlu buat kat sini? Iaitu variable given X. Not more than is symbol less than or equal to. Okay, the mass of cake is 2 kg and to one slice cut the 10 slice. Okay, so divide that 10 lah. So the X is the mass of cake yang diterima received by neighbor. Okay. Cara dia. Cara dia, yang pertamanya, identify the variable given. And then next, the numbers. Berkenaan dengan apa situasinya. Okay, and then, use the symbol. Okay. So, use the symbol must be, ni lah, keyword dia. Contohnya, saya tak boleh tengok, saya nak cari keyword dia dulu. Okay, so apa keyword dia kat sini untuk di? Okay, keyword kat sini adalah excess. Melebihi. Ni keyword dia. Melebihi. Melebihi. Dia tak sama, dia melebihi. Melebihi gini lah. Greater than. Melebihi, ni keyword dia. Melebihi apa? Melebihi RM2,000 pula. RM240. Okay, melebihi RM240. Okay, melebihi RM240. So, apa yang berlaku kat sini? 3%. Okay. Dia apa ni? Dia donate Lagi apa lagi yang berlaku? 3% is mean 3 over 100 kena tahulah. Okay. So, profit dia berapa? P. Sekarang ni dia ada profit P. Dia dermakan, dia donate 3%. Yang mana tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dia donate mesti melebihi. Melebihi tak sama, maknanya mesti RM241 kat atas lah, maknanya. Tak termasuk 240 lah. Maknanya lebih besar daripada 240. Okay, so kita boleh tulis sebagai 3P divide by 100. Okay. Sebab apa? Sebab 3% daripada keuntungan. Okay, 3% daripada keuntungan. Itu caranya kita nak selesaikan soalan ni. Okay. Ini soalan, ini biasanya lah soalan yang ditanya biasanya, iaitu diberi statement and then apa? For the apa? For the linear inequality. Okay, iaitu membentuk ketaksamaan linear. Okay. Biasanya, kadang-kadang tu dia kata verse versus ni, iaitu sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebaliknya, maybe soalan tu diberi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketaksamaan. Okay. And then hash ini perwakilan dia berkenaan dengan hide the passenger.
So apa yang berlaku kat sini? Make the statement. So kat sini kalau soalan macam ni, jawapan dia banyak jawapan yang boleh diterima. Okey, biasanya kalau dalam peraturan pemarkahan, dia akan tulis apa? Yang bersesuaian dengan soalan ini. Okey, yang bersesuaian dengan soalan ini. Okey. So kat sini macam-macam awak boleh cerita. Okey, macam-macam awak boleh cerita. Make sure lah awak ada apa? Kat sini saya rasa ada sedikit lah kesilapan. Sepatutnya dia tulis apa? The height of the passenger, comma the hash. Kalau kalau let's say lah kita nak guna soalan ni, so mesti ada hash. Sebab apa? Hash ini adalah simbol yang diguna. Okay, and then apa ni? Greater than or equal to So kat sini menggunakan perkataan at least. At least. So at least ni masih lagi ada dekat sini. At least Ataupun nak guna not less than pun tak apa. Minimum pun tak apa. Tidak ada masalah. Keyword mesti ada. Okay. So kat sini 112 cm. Okay. So mesti ingat dalam statement selebih prefer. Okay. Please write the variable here. Okay. Let's say the next. The temperature of the freezer compartment of less than. Okay, so less than lah. Okay. So kat sini T nak tulis mana? T tulis kat sini. Tulis kat mana? Okay, so T maybe boleh tulis kat sini. Hash. Katakan hash kat sini pun boleh nak tulis hash. Okay, kat sini boleh ke nak tulis T. Okay, T biasanya capital T huruf besar. T for the temperature, capital T. Small t is time. Okay. Biasanya SI dia punya SI unit dia. Ni. Penulisan dia lah. Okay, next. M monthly salary. So, F, M. Is more than lebih besar. Okay, tu sahajalah untuk soalan ni. So, yang ini saya rasa tidak ada masalah. Okay, nanti awak buat belaka ni. Okay, ini latihan 7.2 A. Okay, iaitu homework awak. Okay, homework. All. Buat nanti. Ada masalah, please tanya dalam group. Jangan PM personal melalui through Telegram. Sebab apa? Telegram saya terlampau banyak. Okay, semalam ada pelajar form 5 dia WhatsApp through the Telegram. 2 minggu saya dah jawab. Lepas tu dia tanya dalam grup. Memanglah saya kata. Please benda discuss dalam grup lah senam. Senam. Okay. Sebab COVID ni saya ada lebih kurang 800 lebih grup Telegram sahaja. Okay, yang sekolah pun banyak. Okay, next. Next. Yang seterusnya adalah yang ini lebih penting sebenarnya. Okay, sebab biasanya yang ini keluar dalam paper 2 ataupun dalam subjektif. Dia punya tu dia. So apa yang perlu kita buat kat sini? Keyword dia dalam matematik dalam matematik biasanya ada perkataan solving problem. Okay, solve problem. So yang ini yang tahap yang paling tinggi. Okay, dalam matematik. Okay, tahap yang paling tinggi dalam matematik. Okay, solve problem involves linear inequalities in one variable. Linear equality is one variable is an inequality relationship between a number and a variable. Tengok, numbers variable with power of 1. Tengok syarat dia. Still lagi apa kat sini? Still lagi kuasa 1. The highest degree is 1. Why? Sebab this reactor still lagi linear. Kita dah belajar dah apa syarat linear. Power dia ataupun the highest degree dia mesti 1.
Let's say tiba-tiba awak buat T kuasa 2. Okay. Benda. Greatest than lah. Okay, greatest than 6. So ini bukan linear. Okay, sebab apa? Power of 1. Kat sini mesti power 1 je. Variable dia mesti kuasa 1 sahaja. Nombor ni tidak ada masalah nombor ni. Nombor ni tidak ada masalah. Maybe in fraction. Maybe in decimal place. Okay, maybe in square root ataupun set. Banyak kemungkinan yang boleh berlaku kat sini. Okay. So kat sini yang di-highlightkan iaitu apa kat sini? Iaitu apa? Variable-nya mesti power of 1. Okay, itu yang perlu diberi penekanan dahulu. Okay. Next. Ni contoh bacalah sendiri. Okay, tidak ada masalah. Okay, dia ada 2 versi kat sini. Okay, dia ada 2 versi kat sini. Kalau awak tengok, yang ini variable dia duduk sebelah kiri je. Let's say 3x. Okay, tapi kat sini dia ada 2 variable tapi same variable. Tapi duduk di dua belah. Satu sebelah kiri and then another side is satu sebelah kanan. Tapi variable dia still lagi sama. So kat sini dia panggil dia linear inequality in one variable. Nanti awak pergi lebih nanti kita akan belajar two variable. Okay, kita akan belajar two variable. Nanti lebih advance lagi. Okay. So untuk form 1 ni kita hanya belajar one variable. Nanti awak ambil math dan sebagainya, matematik. Ni banyak sebut matematik tambahan. Why? Sebab saya mengajar subjek tu. Matematik biasa form 4 saya tak mengajar. Okay. Biasanya nanti bila the next, okay, awak akan jumpa two variable. Okay. And then awak akan jumpa apa? Two variable yang ada power of 2. Itu nanti dalam matematik tambahan nanti awak akan belajar dalam sistem persamaan. Okay. Okay, nanti awak akan belajar. Ni adalah tajuk form 4. Okay, siapa minat dengan matematik tambahan bolehlah kita jumpa nanti kot kalau diizinkan. Okay. So dia punya apply dia adalah dalam sistem persamaan. Sebab dia iaitu maybe soalan tu guna kertas samaan. Tidak ada masalah. Okay. Sebab kesamaan. Inequality actually awak dah belajar masa tingkatan 1. Sekarang ni awak belajar. Okay, awak akan apply. Banyak apply dalam tingkatan 4 dengan 5 nanti. Okay, so bila solve macam biasalah. Minus 2. Tips. Ini tips. Bila transfer dia akan jadi plus 2. So x less than or equal to okay. 8 dekat sini. Actually, cara dia adalah plus 2 kedua-dua lah. Dia mesti oppose apa yang kita nak cancel out kat sini. Let's say kat sini ni times So kita nak hapuskan 7 ni iaitu kita multiply. Okay. Sorry, divide. Okay, kat sini multiply, multiple. Pendarapan kat sini adalah pembahagian. Okay. So kalau bahagi, kita multiplykan the both side. Okay, yang ni sama. Okay, boleh baca kat sini. Okay, kat sini pun boleh baca. Kat sini saya baca dah. Ini adalah kaedah sekarang. Iaitu apa? Okay, kalau kat sini saya beritahu dia apa? Kalau saya lah. Saya suka gabung. Understand the problem device buat perancangan Kat sini saya beritahu dia sebagai apa kat sini? Okey, iaitu keluarkan maklumat apa yang diberi. Okey. Iaitu keluarkan maklumat yang kita baca ni apa yang diberi. Okey. Apa yang diberi and then solvekan dia.
Okay, next apa yang perlu kena buat? Maybe matematik boleh buat recheck, boleh buat semakan. Okay, matematik sebenarnya boleh buat semakan sebenarnya. Ni recheck dia. Okay. So kita buktikan balik adakah betul jawapan kita. Tapi biasanya kita buat yang ini dengan yang ini je lah. Biasanya. Okay, recheck ni kadang-kadang. Tapi siapa yang nak score, terutama A plus dalam SPM or A dalam matematik sekarang ni, boleh buat recheck untuk semakkan balik. Tapi recheck tidak ada markah. Ingat Okay, kat sini tidak ada markah. So, peraturan pemarkahan duduk kat sini je. Okay. Boleh? Okay, so next. Okay, saya akan terangkan satu persatu. Okay, so nak awak buat dulu muka surat 161 ni. Test practice 7.2b. Okay, buat sekarang. Buat A and B. Okay, buat A and B kat sini. Ada pertanyaan ke? Sila bertanya Rugi kalau awak masuk tidak bertanya. Seolah-olah awak dah masuk langsung ke kelas. Ada tu dia buka kelas entah ke mana, buku tidak ada, pen tidak ada, pensel tidak ada, kalkulator tidak ada. Cuma yang saya nak beritahu siapa yang rugi. Saya dah rugi langsung. Yang ruginya awak. Okay, awak kena ingat. Okay, sebab apa kena ingat? Sebab apa yang kita belajar ni dia akan bawa sampai form 5. Percayalah cakap saya. Kalau awak nak jumpa matematik tambahan, don't worry. Awak akan jumpa dalam matematik. Okay. So, seharap sebenar dalam masa yang ada ni, please do something untuk awak. Okay, sama-sama kita jaga SOP. Okay, and then kita sama-sama jaga apa? Jaga diri masing-masing. Okay, sama-sama. Untuk awak juga sebenarnya. Okay, untuk awak. Awak belajar, awak dapat. Itu yang biasanya seguna. Ataupun sebab dulu cikgu-cikgu kata, siapa yang dapat, dia hasil daripada usaha. Tak ada sebenarnya. Jarang kita nak dapat yang gifted. Okay, sepanjang sehidup ni, saya hanya jumpa 2-3 orang je gifted. Salah seorangnya member saya lah. Tapi sekarang ni dia bekerja di luar daripada Malaysia lah. Kenapa saya kata gifted? Sebab dia baca sekali, dia faham dah. Dia faham dah. Maknanya baca tu dia faham dah. Tak perlu buat ulang kaji. Tu bagi saya adalah gifted. Orang lain buat ulang kaji, buat kajian. Dia faham dah itipati ni. Tapi payah kita nak jumpa orang macam tu. Tu je yang saya beritahu. So kebanyakan kita ni sebagai orang awam ni, orang biasa ni, iaitu make sure do something and focus. Bila tak buat, bila tak fokus, tu dia akan berlarut. Okay. So matematik ni dia berbeza dengan subjek lain. Okay. Matematik ni dia berbeza dengan subjek lain. Terutama nanti bila form 4, form 5, okay, saya beritahu sebab saya banyak mengajar additional matematik. Okay, awak akan jumpa nanti. Okay. Let's say awak ambil admat and the mat modern awak akan jumpa balik dalam dua-dua subjek. Kalau awak kuasai mula sekarang, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, okay, dengan baiknya, insya-Allah bila awak masuk ke tingkatan 4 dengan 5, okay, awak boleh skor dengan sebaik yang mungkin. Okay, skor dan memahami dengan sebaik mungkin. Okay, itu je lah nasihat saya. Kalau nak buat, tak mau buat. Saya pun okay, sebab saya sangat tertarik kepada yang dapat pingat emas. Pingat apa baru ni? Yang basikal tu. Pingat gangsa bukan. Sebelum ni dapat pingat gangsa. Yang terkini dia dapat pingat perak. Okay. Nak dapat pingat perak tu, berapa belah tahun dia berusaha. Apa komitmen dia buat? Tinggalkan keluarga, berhijrah ke luar negara. Okay.
Bayangkan kita, boleh ke kita sanggup ke komitmen macam tu? Okay? So buat. Kita tak perlu berhijrah kat luar negara. Kita tak perlu berhijrah mana-mana. Okay, untuk sekarang ni kita perlu apa? Ambil pen, ambil buku, do the something. Tu yang perlu kita buat sekarang. Okay, buat sekarang. Jangan tiba-tiba kata, oh ada PDPR masuk, tapi entah ke mana. Siapa yang rugi? Tidak, guru itu tidak akan rugi sebenarnya. Sebab guru itu sedang memberi ilmu. Macam resa lah, sebagai ilmu. Kadang-kadang sebagai ilmu, dia boleh apa? Refresh balik ilmu se. Gitu. Tapi bagi awak, awak rugilah. Okay, awak adalah satu kerugian. Sebab apa? Awak, yang pertamanya, awak tidak ada ilmu ni. Sebab ilmu ni payah orang nak ajar. Kecuali ada di rumah awak tu cikgu matematik. Ataupun mungkin abang awak cikgu matematik ataupun kakak awak yang boleh guidekan awak matematik. Kadang-kadang kakak dengan abang awak pun tak faham, tak pandai walaupun dia SPM. Okay? Tak pandai untuk menyelesaikannya. Okay, next. Okay. Boleh Tujuh 72B Ni. Senang saling soalan. Okay, A. Siapa nak volunteer? Ada nak volunteer ke? Cuba jawab lu. Tolong. Dulu nenek saya kata apa? Jangan lara, jangan lara. Jangan lara ni banyak dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, semasa sembahyang. Jangan lara sembahyang. Zaman dulu mana ada internet. TV je ada. TV dengan bola petang-petang. Zaman dulu. Okay? Jangan lara. Main bola sampai garik. Dulu bagus. Kalau dapat corner balik masa dulu memang bagus Okay, siapa volunteer nak cuba jawab? Kita back to basic tu. Hello.
Okay. So kita back to basic Okay, so bagaimana nak cancel out the 3 kat sini Okay, let's say kat sini kalau awak tengok. Okay, let's say add plus 3. Okay, kita guna cara buku sebab cara buku tu adalah kaedah yang sebenar. Okay. So apa yang berlaku kat sini? Nak hilangkan 3 kat sini, yang ini tambah So nak hilangkan dia, kita akan oppose dia punya direction dia 3. Minus 3 kat sini. In real method ini sebenarnya kaedah sebenarnya. Okay, so you can get x greater than or equal 7 dekat sini. Gitu je. Okay, macam tu je. Okay. Okay, next. Boleh sampai kat sini? Sayang tuan mencari makan. Tempat ini tidak ikan. Selamat datang kami ucapkan. Okay, next B. Okay, B. Apa yang berlaku pada B? Iaitu okay, bagaimana kita nak permudahkan negatif 2 ni? Kalau kat sini multiply. So, kita akan guna kaedah apa? Okay, kita akan guna pembahagian. Kalau sini minus 2, so divide by minus 2 jugalah. So, ini also lah divide by minus 2. Okay. Ni the real method kaedah sebenar. Dia ada satu lagi, dummy matematik lah. Okay, let's say multiply, transfer ke sebelah kanan, you can get divide. Okay, tu je. So, X. Yang ini press the calculator lah. Okay. Okay, press calculator je. Okay, so you can get. Jawapan pun tak nak bagi. Okay, iaitu. Okay, iaitu negatif 9. Okay, kalau buat macam ni, silap Okay, yang ini yang biasanya pelajar buat dalam peperiksaan. Okay, pelajar buat dalam peperiksaan macam ni je. Okay, sebab apa buat macam ni? Okay, sebab dia ingat macam tu caranya. Ingat untuk ketaksamaan dia ada sedikit. Yang ini wrong Okay, untuk ketaksamaan, saya kata dah, variable yang kita nak cari ni must be positif dahulu. Itu dia punya tips dia. So, soalan dia bagi negatif kat sini. So, kita tak boleh selesaikan lagi. Boleh. Okay, ni dia banyak cara sebenarnya. Ada tu dia balikkan ni. Kalau saya akan buat macam ni. Okay, tengok Ni baru betul. Okay, let's say negative 2x less than 1/8. Okay, make sure the variable yang kita nak find ni, okay, make sure the positive value. So, transfer ke sebelah kanan. Ataupun let's say awak kata negative 2x. Transfer lah senang. Kalau ada banyak kaedah So, kat sini jadi negatif 18. Okay, kat sini akan dapat 2x. Nampak? Ni. Okay. So, apa yang berlaku next step iaitu divide by 2. Okay. Okay, hence you can get the value of x.
Let's say kat sini X. Okay. So kat sini minus 9. Buat macam ni, correct. Betul. Tidak ada masalah. Betul. Tinggal macam ni pun betul. Okay, ni betul. Okay, another. Okay. Mungkin ada cara yang kedua. Okay, cara yang kedua, biasanya ada cikgu lah. Cikgu. Okay, dia sebenarnya, bila melibatkan matematik ni, dia banyak kaedah sebenarnya. Let's say kat sini, negative 2x less than, okay, 18. Ingat, nak hilangkan negatif. Okay, nak hilangkan negatif. Okay, katakan negatif ni nak pindah ke sebelah kanan. So, apa yang perlu buat terbalikkan simbol. Oppose the symbol. Okay, so negatif ni nak pindah ke sebelah kanan, kita opposekan simbol. So, negatif 18 kat sini. Macam tu je. Tapi saya tak apa suka buat benda ni. Secara ilmiahnya saya tak apa suka benda gini. Why? Bila awak pergi ke form 4, form 5, banyak sangat silap. Silap apa? Silap lupa apa? Lupa terbalikkan simbol kat sini. Okay? So, better guna kaedah ni. Kaedah apa? Kaedah make sure the variable yang kita nak find ni positif. Okay, kalau awak macam ni pun boleh, tidak ada masalah. So, apa yang berlaku kat sini, divide by 2. Okay, both side divide by 2. Okay, and then last, you can get X minus 9. So, betul. Tidak ada masalah. So, two method kat sini. Okay, ingat, bila soalan tu melibatkan negatif, variable itu negatif. Okay, sesuka guna apa? Okay, pindah ke another side. Okay. So, harap jelas lah kat sini. Boleh? Okay, next. Okay, next. Pergi yang seterusnya. Okay, pergi yang seterusnya iaitu soalan C. Okay, soalan C kat sini. Tak sure ada tak pelajar dalam ni? Maybe tidur dah kot. Ataupun tidak berminat untuk belajar. Tak ada masalah lah. Okay. So next C. Okay, minus 7 more than ataupun greater than X divide by 3. Okay. Okay, so macam ni awak boleh buat macam-macam macam-macam. Okay, let's say to cancel out the 3 iaitu multiply dengan apa? 3. Okay, both side. Okay, next. You can get X. And then the another side is minus 21. Okay, nak tinggal macam ni, betul. Tidak ada masalah. Ni correct tu lah. Nak tinggal ini sebagai jawapan K. Tidak ada masalah. Atau, atau katakan soalan ni keluar dalam kertas yang ada objektif. Jawapan ni tidak ada.
Dia sebenarnya boleh baca je. Yang hari tu yang Sir kata, anggapkan dia ada gigi kat sini kan. Mulut kita lah kat sini. Mulut ha. Okay. Kalau tukar ke sini pun sama. Dia makan apa? Dia makan negatif 21 ataupun tulis macam ni. Okay. Dia sama je ni. Dia adalah equivalent setara. Kat sini dia adalah setara kat sini. Okay. Let's say lah nak tunjuk. Nak tunjuk juga biar jawapan yang jadi gini. Tidak ada masalah. Okay. First step out terbalik je. Out terbalik je iaitu X 3 less than minus 7. Okay. So kat sini multiply with 3. Kat sini multiply with 3. Okay. And then the last you can get X less than 21 minus 21. So sama sama. Dia setara Dia setara. So kat sini saya tulis perkataan atau. Why atau? Dua-dua boleh diterima. Sebab dia mempunyai erti yang sama. Atau. Okay. So nak selesaikan yang mana? Okay, it's up to you lah. Okay. Bergantung kepada kemahiran masing-masing. Okay, next soalan D. Okay, soalan D. Okay, soalan D. Bagaimana kita nak solvekan dia? Tengok soalan D. Bagaimana nak solvekan dia? Okay, let's say D kat sini. Iaitu 16 tolak 5X. Okay. Kita guna metod yang pertama. Sebab apa metod yang pertama? Sebab saya beritahu dah. Yang variable yang kita nak cari mesti positif. Tidak boleh negatif. Variable yang kita nak cari ni mesti positif. So apa yang saya buat? Transfer ke sebelah kanan. So kat sini dapat. Okay, yang ini akan dapat. Okay. So simplify dulu. So awak akan dapat macam ni. Ingat kalau soalan tu tubik di kertas subjektif, awak buat satu persatu. Tidak ada masalah. Sebab apa? Why saya kata macam tu? Sebab kita tak tahu peraturan pemakahan dia duduk mana. Mungkin duduk sini, mungkin duduk sini, mungkin duduk sini. Okay? So betternya buat satu persatu. Okay, buat satu persatu. So kat sini divide by 5. Okay, two side. Okay. Awak boleh divide by 5 terus kat sini. 6. Okay. Okay, next. Apa yang perlu awak kena buat kat sini? Awak akan dapat adalah ini jawapan dia. Ini je jawapan dia. Okay. Atau. Okay, atau. Untuk negatif ni macam-macam. Okay, kadang-kadang jawapan dia ada nombor kat depan. Kadang-kadang ada variable kat depan. So, terpulang lah. Kalau untuk subjektif tidak ada masalah. Awak tinggal macam tu dah memadai sebenarnya. Okay. Next. Okay, katakan ni kaedah yang lain lah. Cuma kaedah yang sebelah kanan ni make sure awak tahu. Okay, twistkan dia punya simbol. Let's say minus 5x. Okay. Oh, sorry. Let's say macam ni lah. Boleh je, tidak ada masalah. Okay. How to cancel out the 16? Bagaimana nak hilangkan 16 ni? Iaitu minus 16 two side. Both side. Okay.
And then you can get minus 5x less than or equal to minus per 20. Okay, ingat, make sure negatif kat sini. Ingat, make sure negatif with the symbol. Okay, ingat. Ingat ke sini awak kena ingat. Okay, sebuat apa kat sini? Sebuat warna merah. Why buat warna merah? Sebab ia divide by 5. Okay, divide by 5. Yang ini awak kena ingat lah sikit. Okay, macam tu je punya kaedah dia. So you can get x greater than or equal to 4. Okay. So dia ada dua method. Dia ada dua method. Tapi jawapan yang sama. Jawapan still lagi sama. Cuma dia punya position dia not same lah. Let's say kat sini starting with number. Kat sini ada another starting with variable. So tidak ada masalah. Nak mula dengan variable pun boleh, nak mula dengan nombor pun boleh. Tapi dia setara. Make sure dia setara. Okay, kedua-duanya boleh diterima. Okay. So next. Okay, saya nak suruh buat nombor 2 dulu sekejap. Okay, nombor 3 dengan nombor 4 ni homework. Okay, cuba buat. Okay, cuba buat soalan nombor 2 ni. Okay, apa variable dia kat sini kita nak guna? Okay, kenapa saya kata mesti ada variable? Sebab ada perkataan calculate. The number. Okay. Okay, what is the keyword? At least. So at least refer balik buku teks awak tadi. Which one at least? Oh, the symbol is greater than or equal to. Okay, greater than or equal to at least. Oh, macam tu nak jawab je. Tu dia. So at least kat sini is mean this symbol. So variable kat sini apa awak nak buat? Any variable can write kat sini. Okay. Macam-macam variable yang boleh kita tulis kat sini. Okay. Okay, please do the next exercise. Do now. Nanti compare dengan saya. Okay. Siapa boleh buat? Okay, about the ring sealer Okay.
jual air minuman. Okay. Ada orang tak ni? Okay, next. Untuk soalan yang seterusnya. Fatima is, okay, let's say she pay 10 cent for every game. Okay, okay. So, apa yang berlaku kat sini? Okay, ini already ya. First step, found the linear inequality and solve. Kemudiannya adalah selesaikan. Okay. Apa hubungan 10 sen dengan RM20? Yang ni dah belajar dah masa mendengar sekolah rendah kan? Apa hubungan dia? Kalau RM1, berapa sen? 100. Ya, kalau RM1 berapa sen? 100. Okey, 100. Okey, kalau RM1, 100 sen. Okey. So kat sini, let's say lah. Okey, dia berkenaan dengan apa? Calculate the number of can drink. Okey, minuman yang dijual bila target dia capai. So apa kat sini? Dia kata less. Okey, less bermaksud apa? Sekurang-kurangnya lah. Iaitu RM20. Okey, setiap 10 sen ni untuk apa? Untuk satu minuman. Let's say minuman ni sebuah variable dia adalah D. Okey, let's say 10D. Kalau buat macam ni tidak boleh. Sebab apa? Ia mesti sama unit. Same unit. Kat sini apa? Kat sini same. Kat sini adalah RM. Mana sama?
Boleh? Okay. Ingat. First step is form. Okay. Form. Okay. Bagaimana kita nak buat? Let's say kat sini. D. Okay. D untuk apa adik? Okay. Drinks. Okay. So, RM 20 adik. Convert to cent. Kita akan dapat apa? 2,000. 2000 cent. Isi unit dia sama. Okay. Keyword. Ni analisis dia. Keyword adalah apa? Dia guna perkataan apa? At least tak? At least tadi Sorry. Okay, bermaksud apa? Bermaksud dia ni, kita tulis ni. Okay. So, solve lah. So, D kita ada. D ni, yang mana apa? 10 sen tau. Untuk satu benda. Okay, so kat sini kita boleh tulis sebagai apa? 10D. Okay, 10D greater than or equal okay. Okay, maka D kat sini awak akan dapat lah. Okay, so solve. D kat sini adalah 200. Okay, so berapa minimum? Okay, berapa bilangan time? Benda soalan dia ni. Okay, minimum dia. Okay. Okay, berapa bilangan apa? Bilangan minuman, minimum lah. Minuman. Berapakah bilangan minuman dalam 1 jam? Okay. So actually, okay, kalau dah memadai tinggal macam tu. Why? Sebab isu calculate. Okay. Kalau tengok jawapan belakang, dia bagi dalam bentuk statement Dia bagi apa kat sini? At least, okay, 200 can drink in 1 hour. Okay. Kalau sebab dia punya kehendak soalan adalah calculate. Calculate bermaksud awak kena apa? Kira. Okay. Tidak suruh explain ataupun justifikasi. Okay. Okay. So kat sini dah memadai awak buat macam ni. Okay. So kita dah tahu minuman dia dalam 1 jam. Dia hendaklah menjual sebanyak 200 tem minuman kat sini. Okay. Boleh? Okay, so saya rasa sampai kat sini dahulu untuk hari ini. Okay, bila awak tengok ni, nanti cuba buat soalan nombor 3 dengan nombor 4 sebagai homework. Okay, kalau soalan macam ni kena apa? Kena ikut soalan ni. Dia kata apa? Give your answer to near whole number. Whole number. Okay, so whole number. Whole number. Make sure sebab soalan ni melibatkan jam. Maybe dia ada minit, maybe dia ada saat. Okay. Boleh? Okay, so stop sampai kat sini saja untuk hari ini. Itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.